Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha Puan Fatimah Salini Penolong Kanan Pentadbiran, yang berusaha Cik Januddin bin Jais Penolong Kanan HEM, yang berusaha Puan Siti Hajar binti Harun Penolong Kanan Co-Curriculum, yang berusaha Puan Salila binti Zainuddin Penolong Kanan Petang, semua ketua bidang, semua ketua panitia, semua guru kaunseling sepenuh masa, lupa kepada anak-anak murid yang Ustaz sayangi, dan juga kepada seluruh warga sekolah yang Ustaz muliakan, serta ibu bapa yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ta'ala pada hari ini kita sudah pun berada hampir dengan bulan Syawal, bermakna lagi 2 malam lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Jadi untuk makluman tuan-tuan puan-puan sekalian, Ustaz memberikan sedikit peringatan kepada seluruh warga sekolah untuk menjadikan beberapa amalan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanakah kaedahnya Nabi menyambut perayaan Aidilfitri? Berdasarkan hari Nabi yang bermaksud, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, hiasilah hari raya kamu dengan memperbanyakkan takbir. Oleh itu, saya harapkan semoga pada malam raya khususnya, marilah kita melaksanakan salah satu amalan yang dituntut, iaitu sembahyang sunat tasbih. Disebabkan kita sudah tidak ada lagi sembahyang sunat tarawih, maka kita gantikan sembahyang sunat tarawih dengan sembahyang sunat tasbih. Kenapa? Kerana dalam sembahyang sunat tasbih itu dia ada bacaan tasbih, dia ada bacaan tahmid, dia ada bacaan takbir yang merupakan hiasan ataupun perhiasan yang kita dituntut sepanjang hari raya ini. Bermakna ulama memesan kalau boleh pada malam raya Aidilfitri dan juga pada malam raya Aidil Adha, tunaikanlah sembahyang sunat tasbih sebanyak 4 rakaat. Kerana apa? Kerana mengikut Sayyidina Abbas pernah berkata kepada Rasulullah SAW, bermakna dia kata apa? Dia kata Rasulullah kepada Sayyidina Abbas, maukah kamu aku hadiahkan daripada Allah Ta'ala? Itu satu hadiah yang akan diampunkan dosa kamu dulu, kini dan selamanya. Kata Sayyidina Abbas, memang dia naklah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahawa bangun sembahyang sunat tasbih 4 rakaat, 2 salam. Sekiranya kita buat pada waktu malam, tetapi sekiranya kita buat pada waktu siang, 4 rakaat 1 salam. 1 rakaat kita akan bertasbih sebanyak 75 kali. Bermakna 4 rakaat kita akan bertasbih sebanyak 300 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang kita akan baca sepanjang sembahyang sunat tasbih. Senang saja. Selepas baca surah tasbih 15 kali. Yang lain semua rukun yang lain, semasa rukuk, semasa kita i'tidal, semasa sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kali kedua,
dan duduk istirahat semuanya kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Begitu juga semasa kita duduk tahiyat akhir, sebelum memberi salam juga kita diminta bertasbih sebanyak 10 kali. InsyaAllah saya harapkan semoga tahun ini Nabi berpesan kepada kita. Nabi pesan apa? Nabi pesan kalau sekiranya boleh sembahyang sunat tasbih setiap malam, buatlah setiap malam. Kalau tidak boleh setiap malam, kata Nabi, buatlah seminggu sekali. Kalau tak boleh buat seminggu sekali, buatlah sebulan sekali. Kalau tidak boleh juga buat sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Kalau setahun sekali pun tak boleh buat, kata Nabi, tunaikanlah sembahyang sunat tasbih seumur hidup sekali. Memanglah sembahyang sunat tasbih ini sembahyang yang panjang masanya, lebih kurang setengah jam ataupun paling laju 20 minit bagi 2 rakaat. Bagi 4 rakaat kita akan selesaikan dalam masa 40 minit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya amalan yang dituntut pada hari raya iaitu pada pagi raya. Pada pagi raya kita diminta untuk mandi sunat hari raya Aidilfitri. Nawaitul ghusla min Aidilfitri lillahi ta'ala. Saja aku mandi sunat hari raya fitrah kerana Allah Ta'ala. Jadi kita jadikan amalan, beritahu kepada anak-anak kita, mandi sunat hari raya fitrah merupakan amalan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita jadikan amalan pada pagi raya itu, kalau boleh sebelum subuh sudah kita mandi sunat hari raya fitrah. Lepas itu kita juga diminta pada waktu pagi sebelum kita pergi ke masjid ataupun pergi ke surau ataupun musalla, sunat kita menjamah sedikit makanan. Bagi hari raya Aidilfitri, sunat kita makan sedikit. Manakala bagi hari raya haji, kita sunat tidak makan, balik sembahyang baru makan. Dan sekali Nabi menyebut bahawa beliau baginda sentiasa menjadikan pada pagi-pagi raya Aidilfitri, sebelum baginda pergi ke masjid, baginda akan berjamah beberapa biji tamar. Baginda akan makan beberapa biji kurma menjadi santapan pagi pada waktu pagi raya Aidilfitri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya amalan yang dituntut hari raya Aidilfitri ini iaitu kita diminta memanyakkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan sepanjang Ramadan kita, iaitu amalan kamu, amalan kami dan amalan kamu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu antara ucapan yang kita kena banyak. Lagi jumpa dengan sahabat-sahabat kita, jumpa dengan saudara mara kita, sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Seterusnya, kita juga diminta memakai pakaian yang terbaik. Tidak semestinya baru. Pakaian yang terbaik yang kita ada dalam simpanan kita, yang ada dalam almari kita, kita pakai. Pakaian yang terbaik. Tidak semestinya pakaian yang baru. Pakaian yang terbaik itulah kita pakai pada hari Aidilfitri. Dan juga bagi orang lelaki, sunat memakai wangi-wangian pada pagi raya itu. Sunat memakai minyak atar dan sebagainya. Seterusnya, diminta untuk kita pergi ke solat, pergi jalan yang lain. Mana kita, apabila kita balik pula, guna jalan yang lain. Maksud dia pergi jalan yang lain, balik jangan gunakan jalan yang sama, gunakan jalan yang lain. Itu juga salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya kita dapat bertemu dengan para malaikat yang berduyun-duyun yang berada di sepanjang perjalanan kita ke masjid dan juga ke surau. Dan pastikan sepanjang masa kita bergerak daripada rumah ke masjid, sepanjang masa itulah kita diminta untuk bertakbir raya. Ingat, takbir raya masanya begitu pendek. Kerana takbir raya Aidilfitri masanya pendek. Bermula ghurub matahari malam raya, start masuk maghrib saja, masuklah kita bermula sunat bertakbir, sehinggalah pagi besok imam bangun untuk menjadi imam dalam solatul Aidilfitri, barulah selesai takbir.
bermakna tidak ada lagi sunnah untuk bertakbir selepas zuhur ataupun selepas asar. Hanya daripada maghrib, malam raya sehinggalah pada pagi raya imam bangun untuk menjadi imam solatul Aidil Fitri, maka tamat takbir, tidak ada lagi takbir selepas sembahyang raya, tidak ada takbir lagi. Itu kena ingat. Tetapi berbeza dengan sembahyang sunat ataupun hari raya Aidil Adha, kita boleh bertakbir pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sehinggalah 13 Zulhijjah. Hari Tasyrik juga disunatkan kita bertakbir. Jadi takbir raya Aidil Adha lebih panjang, lebih besar kebesaran daripada Aidil Fitri. Seterusnya, kita juga diminta supaya menyambung silaturrahim di antara saudara mara kita. Itu antara amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi bersebut dalam hadis yang bermaksud, barang siapa yang suka diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sentiasa menghubung silaturrahim antara saudara maranya. Riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bermakna Ustaz nak pesan kepada guru-guru, kepada murid-murid, kepada ibu bapa, waris dan juga sebagainya, sekiranya kita ada berlaku pergaduhan, berlaku persekitaan dan sebagainya, sampai ada yang sebulan tidak bercakap, ada yang sampai setahun tidak bercakap, kalau boleh hubunglah balik silaturrahim. Janganlah kita berterusan sampai ke tahap kita tidak bercakap berpuluh-puluh tahun, bermakna kita telah melanggar. Dalam Islam hanya diizinkan 3 hari saja. Tiga hari saja yang kita tidak boleh, kita diizinkan, dibenarkan. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Hari keempat tidak boleh lagi kita tidak bertegur sapa. Kita kena pastikan kita kena bercakap dengan saudara mara kita yang sesama Muslim. Tidak boleh kita memutuskan silaturrahim di antara sesama kita. Jadi saya harap semoga semua warga sekolah juga jangan lupa pagi raya nanti jangan dah tertinggal solatul Aidil Fitri. Sembahyang sunat Aidil Fitri merupakan sembahyang sunat yang sangat dituntut kerana merupakan sunat muakkad, sunat yang diberati, sunat yang dituntut. Jangan tak sembahyang sunat Aidil Fitri. Bangun awal, siap-siap mandi sunat, pakai wangi-wangian bagi lelaki dan makan sedikit dan teruslah bergerak ke masjid ataupun ke surau. Jangan sekali-kali kita duduk depan TV, habis masa depan TV, sedangkan amalan sunnah Nabi kita tidak buat. Sebab itu saya pesankan, sembahyang sunat Aidil Fitri dituntut kepada seluruh umat Islam, termasuk juga yang datang bulan, orang perempuan khususnya yang datang bulan juga masih juga dituntut untuk pergi ke surau ataupun ke masjid untuk mendengar khutbah. Memanglah dia tidak bersemayang, tetapi amalan iaitu mendengar khutbah daripada khatib-khatib untuk mendapat peringatan. Dan insyaAllah saya harapkan semoga seluruh warga sekolah terpanggil melaksanakan solat Aidil Fitri. Sembahyang sunat ia hanya berlaku pada setahun 2 kali. Sekali Aidil Fitri, lagi sekali Aidil Adha. Akhirnya pesanan Ustaz juga, selepas raya nanti jangan lupa puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal yang kata Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, pahalanya, ganjarannya seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Punya besar kelebihannya. Jadi amat rugilah orang-orang Islam yang tidak berpuasa 6 kerana dia tidak mendapat fadilat berpuasa sepanjang tahun. Akhirnya Ustaz minta ampun dan minta maaf atas segala kesalahan Ustaz selama ini. Dari segi tutur bicara Ustaz, dari segi perlakuan perbuatan Ustaz selama ini,
Dan semoga Ta'ala merahmati seluruh warga sekolah yang kita cintai ini. Semoga Ta'ala menjaga kita daripada terkena COVID-19. Semoga warga sekolah semua, Ustaz harapkan, doakan semoga kita dapat buat yang terbaik sepanjang bulan Syawal nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.